dibekalkan oleh majikan. Ingat, itu adalah tanggungjawab pekerja. Jadi kalau pekerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, terima kasih sebab support aku dan subscribe channel aku. Kepada korang yang masih belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah tu sebagai tanda korang support dan sokong aku. Jadi ini adalah hari yang kelima, hari yang terakhir untuk Minggu KKP ataupun Auschwitz, Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 2021 yang disambut di peringkat nasional. Macam yang aku bagi tahu dengan korang, sepanjang minggu ni aku akan share perkara-perkara berkaitan dengan safety, just sebagai aku nak create awareness kepada korang lah. Jadi ini adalah hari yang terakhir. 4 hari yang lepas tu banyak aku sentuh tentang apa yang majikan perlu buat, tetapi hari ni aku nak sentuh tentang pekerja, iaitu tanggungjawab pekerja seperti yang tertakluk di dalam undang-undang. Jadi secara logiknya, secara realitinya, dari segi komposisi dalam keadaan di mana-mana sekalipun, bilangan ataupun peratusan pekerja confirm akan lebih jauh banyak daripada majikan. So kadang-kadang kalau kilang yang besar, majikan ada 1-2, tetapi pekerjanya beribu-ribu, beratus-ratus. Jadi dari segi persentage tu banyak pekerja daripada majikan. Walaupun dalam undang-undang Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan banyak sentuh tentang tanggungjawab majikan, tetapi pekerja juga ada tanggungjawabnya. Jadi, ada berapa tanggungjawab pekerja? Menurut Seksyen 24-1, ada 4 tanggungjawab pekerja. So, apa yang pertama tanggungjawab pekerja? Tanggungjawab pekerja yang pertama adalah untuk memberikan perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan ataupun peninggalannya semasa bekerja. Jadi sebagai pekerja, korang kena ingat, korang kena pastikan diri korang bekerja dalam keadaan yang baik. Bukan saja diri korang, dan pastikan orang lain tidak terjejas dengan apa aktiviti yang korang lakukan, mahupun apa aktiviti yang korang tinggalkan semasa korang bekerja. Apa dia tanggungjawab pekerja yang kedua? Tanggungjawab pekerja yang kedua adalah untuk bekerjasama dengan majikannya atau mana-mana orang lain dalam menunaikan apa-apa kewajipan atau kehendak yang dikenakan ke atas majikan atau orang lain itu melalui akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya. Jadi untuk 24-1B tanggungjawab pekerja, dia kata apa? Sebagai pekerja, kita hendaklah memberi kerjasama, kita hendaklah membantu, sebab majikan dia dah ada tanggungjawab dia dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kita sebagai pekerja hendaklah membantu majikan supaya pematuhan-pematuhan itu boleh dapat dilakukan oleh majikan. So kita sama-sama bantu majikan. Bila kita pun patuh kepada undang-undang, majikan pun patuh undang-undang, barulah tempat kerja lebih selamat. Aku tertarik dengan tanggungjawab pekerja yang ketiga, iaitu apa benda? Tanggungjawab pekerja yang ketiga adalah untuk memakai dan menggunakan pada sepanjang masa apa-apa kelengkapan ataupun pakaian perlindungan yang diadakan oleh majikan bagi maksud mencegah apa-apa risiko kepada keselamatan dan kesihatannya. Jadi majikan, sebab tu dalam minggu ni ada 2 kali aku share tajuk berkenaan dengan PPE. Hari ketiga aku cerita tentang basic info PPE. Hari keempat aku cerita tentang apa langkah-langkah untuk bagi PPE. Kenapa? Sebagai majikan, engkau kena pastikan PPE diberikan kepada pekerja. Tetapi sebagai pekerja pula ada tanggungjawab dia. Tanggungjawab pekerja hendaklah menggunakan peralatan perlindungan diri yang dibekalkan oleh majikan. Ingat, itu adalah tanggungjawab pekerja. Jadi kalau pekerja, majikan dah bagi PPE, korang tak pakai, sebenarnya korang telah melakukan satu kesalahan. Jadi okey, mungkin ada timbul persoalan, macam mana saya nak pakai PPE yang majikan sediakan? Majikan sediakan PPE yang tak berguna untuk saya. Itulah fungsi Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan. Tengok video aku yang hari kedua hari tu. Aku dah terangkan apa dia fungsi, apa dia keperluan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan. So tidak sepatutnya timbul kalau dekat tempat kerja tu jawatan kuasa itu berfungsi yang baik, tidak timbul PPE tu tak sesuai dipakai, PPE tu sekian lah. Jadi sebenarnya ada flow. Undang-undang ni dah cantik dah. Dia dah bagi tahu elok dah. Majikan kena buat apa dah bagi tahu cantik dah. Pekerja pun kalau pekerja pun kena buat apa dia dah bagi tahu cantik dah. Dan kalaulah majikan tu buat tak elok, buat tak betul, pekerja pun dah ada saluran yang sepatutnya. Jadi pekerja, kita sebagai pekerja kena ingat, apabila majikan bagi PPE, kita kena pakai PPE yang dibekalkan. Okey, so yang keempat, apa dia tanggungjawab?
tanggungjawab pekerja, iaitu untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diperkenalkan oleh majikannya atau mana-mana orang lain melalui atau di bawah atap ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya. Okey, jadi perkara yang keempat dia bagi tahu apa? Kita sebagai pekerja hendaklah patuh kepada mana-mana arahan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan yang telah diperkenalkan, yang telah diberitahu oleh majikan. Contoh apa dia? Majikan dah sediakan prosedur kerja selamat untuk kita bekerja. Jadi kita kena patuhlah. Prosedur kerja selamat tu telah pun dirangka, telah pun ditulis supaya kita bekerja dalam keadaan yang selamat. Kita kena patuh kepada prosedur kerja yang telah disediakan. Tak ada pun majikan yang nak pekerja dia berlaku kemalangan dekat tempat kerja. So majikan pastinya dah buat prosedur ataupun langkah-langkah keselamatan supaya pekerja tu bekerja dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera. Okey, jadi sebenarnya pekerja, kalau kita tak patuh kepada empat perkara tersebut, sebenarnya kalau ikut dalam perundangan, dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, boleh dikenakan tindakan, iaitu apa? Boleh didenda sehingga tidak lebih RM1,000 atau 3 bulan penjara. Jadi kita tanya dengan diri kita, kita persoal diri kita, adakah sebenarnya kita tahu benda ni ataupun tidak? So kalau kita tak tahu dan sekarang korang dah tahu, kenalah patuh kepada empat tanggungjawab kita tu. Kena buatlah seperti apa yang telah dinyatakan dalam undang-undang. Di satu tempat kerja, kita tak boleh nak hanya mengharapkan majikan saja fokus kepada safety. Hanya majikan yang nak safety, tak boleh. Okey, kita kena sama-sama bekerja bersama-sama dengan majikan, bersama-sama siapa yang ada dalam kawasan tempat kerja tersebut, hendaklah bersama-sama memastikan keselamatan, kesihatan pekerjaan itu terjamin. Kita patuh kepada undang-undang, kita follow, kita ikut apa yang telah ditetapkan berkenaan dengan perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Supaya apa? Daripada hari pertama, hari tu aku bagi tahu supaya kita dapat bekerja dalam keadaan yang sihat, selamat dan sejahtera. Kita pergi kerja elok, baik, kita bekerja dalam keadaan yang seronok dan kita balik dalam keadaan yang seronok, selamat, sihat, sejahtera semua. Okey, itu saja daripada aku hari terakhir untuk OSH Week 2021. Aku harapkan apa yang aku share sepanjang minggu ini sekurang-kurangnya dapatlah memberi manfaat kepada korang. Dan anda kata kalau ada yang korang tak sependapat dengan aku, korang rasa apa yang aku share ni, pandangan aku ini tak betul, bolehlah korang komen kat bawah. Dan anda kata kalau korang rasa video ini bermanfaat, bolehlah korang share kepada kawan-kawan korang. Cara aku, cara kau, cara kita. Assalamualaikum. Bye-bye.